Okay, tengok example tu. Okay, tengok example tu. Okay, fahamkan soalan, dia tanya apa. Okay, paling penting bila you nak jawab, you faham apa kehendak soalan. Itu yang paling penting. Okay, a compound P that consists of carbon, hydrogen and oxygen has mass, okay, 1.470 gram. That means satu compound tu, okay, yang ada carbon, hydrogen and oxygen, dia punya total mass dia adalah 1.47 gram. If the complete combustion, okay, pembakaran lengkap of P produce 2.156 carbon dioxide, 0.0882 gram of H2O. Determine the empirical formula. Masih walaupun dia ada 3 elemen, okay, first step you buat dia punya chemical reaction. Okay, CHO yang kita unknown dia punya formula tambah dengan H2O, okay, menghasilkan CO2 and H2O. Okay, mass dia dah bagi dalam soalan. Bila you keluarkan dia punya maklumat macam ni, baru you nampak apa yang dibagi, apa yang dia tak bagi, apa yang nak cari. So kat sini ada 3 elemen lah yang kita kena cari, right? Kita kena cari carbon, kita kena cari hydrogen and kita cari oxygen. So kita cari carbon dulu. Okay, macam biasa, okay, kita masukkan dalam rumus. Okay, yang macam kita guna tadi, you akan dapat 0.588 gram of carbon. Okay, untuk hydrogen, okay, sama juga. Okay, you masukkan dalam rumus, you akan dapat 0.098 of hydrogen. Okay, macam mana kita nak cari oksigen? Okay, senang je. Okay, nak cari oksigen, mass of oxygen bermaksud mass of compound P yang besar tu, yang mengandungi 3 elemen tu, you tolakkan dengan mass of carbon and you tolakkan dengan mass of hydrogen. So you akan dapat mass of oxygen. Okay, faham? Tapi make sure mass carbon dengan mass hydrogen tu betul lah. Okay, faham tak? Faham. Okay, so masuk dalam table macam biasa. Okay, you masuk dalam table, you cari number of mole and you bahagikan dengan number of mole yang paling rendah. So you akan dapat dia punya empirical formula. Okay, dah habis. Boleh? Okay, kita sambung 3.3 boleh tak? Boleh. Okay, kita sambung 3.3 ya, sikit je. Okay, 3.3, okay, this is the last topic for this chapter. Okay, at the end of the lesson, you should be able to define, okay, apa dia molarity, okay, apa itu density, and apa itu percentage by mass. Molarity, density, and percentage by mass. You dah belajar waktu you sekolah menengah. Sekejap ya, bagi saya seminit. Okay, sorry. Okay, so kita sambung kan. Okay, so tadi define. You kena define 3 benda ni. Okay, B, perform calculation of on molarity and percentage by mass. Maknanya you boleh buat calculation that include diffusion. Okay, so yang ni yang kita nak buat nanti untuk eksperimen 3. Okay, untuk eksperimen 3. Okay, analogi dia. Okay, kita ada gula, kita ada air, and then kita tambah dua tu and kita kacau. Okay, so dia jadi air gula. Okay, in chemistry, kita ada solute, kita ada solvent, and then it can be solution. Right. Easy. Faham? Okay, solute tu can be a solid or a liquid. Okay, solute tu boleh jadi pepejat ataupun liquid lah. Dan solvent always a liquid. Dah jadi solution. So air gula tu sebenarnya adalah satu solution, satu larutan. Kita panggil air gula, tapi dia adalah larutan gula.
Apa tu, larutan gula yang kita larut dalam air. Usually air tu kita guna sebagai pelarut Air kan pelarut universal kan. So, cuba tengok kat sini. The solvent is the substance present in a larger amount. Okay, selalunya solvent ni kita jadikan kita guna sebagai bahan yang banyak lah. And then the solute is the substance present the smaller amount. And a solution is the homogeneous mixture of two or more substance. Okay, dapat beza tak ketiga-tiga benda ni? Type lah, faham ke tak? Dapat tak beza? Faham ya? Okay, so next, molarity. Okay, pernah dengar perkataan molarity tak? Pernah. Apa dia molarity? Saya nak tanya awak. Saya seorang je bercakap. Apa dia molarity? Apa dia? Pernah. Tapi apa dia molarity? Kemolaran. Yelah, memanglah kemolaran. Kita translate kan dia kemolaran. Tapi faham tak apa maksud molarity ni? Kita nak guna dia waktu bila? Apa dia? Tak ada idea. Seorang pun tak ada idea. Okay. Contoh air gula. You buat air gula. Cair, pekat. Betul tak? Kurang faham ni, menyukat ketepuan. Okay, tak apa. Air gula. You buat air gula, ada yang pekat, ada yang cair, right? Kalau air gula pekat tu, you panggil air gula ni pekat. Kalau yang kurang manis tu, kata cair. Okay. Dalam kimia, kita determine the concentration ataupun kepekatan sesuatu tu melalui molarity. Maknanya kita tak simply, maknanya kita ada data lah. Okay, bila kata kita kira kemolaran dia, okay, 1 mol gram di m3, maknanya kemolaran dia 1. Bila kita kata kemolaran dia 1, that's mean dia adalah larutan yang pekat. Ataupun bila kita calculate, okay, larutan ni kepekatan dia adalah 0.001. Itu adalah larutan yang cair. Kita tak simply bagi tahu, oh ini pekat, ini cair. Kita ada data. Bila you belajar sains, especially sains tulen, it's all about proof. Okay, semua kena ada bukti. And then kita nak ada numbers. Okay, kita nak kena ada sokongan dengan numbers tu tadi, nak tahu berapa kepekatan. Okay, baru kita, maknanya benda tu valid lah, especially in experiment. Okay, ini adalah cara lah kita nak tahu kepekatan sesuatu solution. Okay, tengok kat sini, molarity. Okay, is defined as the number of mole of solute, okay, dissolved in 1 liter of solution. Okay, yang larut 1 liter of solution. Selalunya, okay, dia punya rumus, molarity equal to number of mole, bilangan mole, bahagikan dengan volume solution. Okay, dia boleh jadi dalam liter, okay, the unit is dalam liter L-1 ataupun mol dm-3. Because of 1 liter equal to berapa? 1 dm3 bersamaan 1000 cm3. Right. Okay. Ni yang betul lah. Okay. So jot down. You dah ada buku kan? Jot down. Okay. And then cuba tengok example. Count the molarity of solution of 1.71 gram of sucrose, okay, C12, H22, O11, dissolved in a 0.5 liter of solution. So dia suruh cari molarity. Dia bagi mass, okay. So saya suka kalau awak dapat soalan, you underline ataupun you highlight dulu apa maklumat dia bagi, you identify. Dia bagi apa kat sini? Oh, ni mass. Okay, and then dissolve ini adalah volume. So you ada mass, you ada volume, boleh tak you cari molarity? So you kena first step, you kena cari dia molarity kan equal to N over volume. So first kali you kena cari number of
mole. Okay, volume dia dah kasih. So nak cari number of mole, you dah ada mass. So mudahlah. Okay, mudahlah you nak buat. So cari molar mass dia dulu. Molar mass dia boleh cari. So you dapat molar mass, you bahagilah 1.71 bagikan dengan molar mass, you akan dapat 0.005. Okay, you dah ada number of mole, barulah you cari dia punya molarity. So dia punya jawapan akhir dia adalah 0.0100 mol per liter. Okay, faham tak macam mana nak cari molarity? Type. Ada 63 pelajar, ada 2 orang lagi tak ada, tak tahu kat mana, tapi saya fahamkan seorang kawan awak kena COVID dia ada bagi tahu saya. Kita doakan kawan awak tu cepat sembuh lah. Okay, so faham ya macam mana nak cari molarity? Okay, kita tengok example kedua. Okay, example kedua. A student prepare a solution by dissolving 0.586 gram of sodium carbonate, okay, in 0 cm cube of solution. Find its molarity. Okay, dia dah bagi solute, dia dah bagi solution, tapi you kena tengok solution dia bagi dalam cm3. Okay, so you need molarity kita kena kira ikut dm3 ataupun liter kan saya bagi tahu tadi. Okay, so you kena convert cm3 kepada dm cube dulu. Okay, so kalau you ada kat sini you kena bahagikan dengan 1000 lah. 250 bahagi 1000 equal to 0.25 liter. Okay, bila you dah tukar, okay, cari number of mole, you ada mass. Okay, you cari number of mole. Okay, dah dapat number of mole, you dah tukar solution itu dalam liter, and then you boleh kira dia punya concentration. Ini yang you akan guna untuk eksperimen 2. Kan, eksperimen 2 guna konsep ni. Okay, faham? Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, may I proceed Okay, density. Okay, density ataupun simbol dia macam P tau, tapi dia bukan P. Salah ni. Dia macam bulat sikit. You jangan buat P. Okay, equal to M per V. M ni refer pada mass. Okay, and this one volume. Okay, yang ni tingkatan 1 you dah belajar density. Mass over volume. Okay, so kita dah buat eksperimen 1 kan. So percentage by mass. Okay, macam mana you nak kira percentage by mass? This is one of the procedure untuk you buat dilution. Dilution tu maksud dia pencairan. Pernah jumpa perkataan ni? Pernah. Pencairan. Okay, this is the term of pencairan lah. So, percentage by mass adalah mass of solute yang kita letak dalam kita punya volumetric flask ni, dan mass of solution for all the compound yang dalam. Campurkan solution dengan solvent dengan solute. Okay, darabkan dengan 100. Take note ya. Mass of solution must be mass of solute tambahkan dengan mass of solvent, and the unit is percent. Okay, tengok contoh. Okay, 11.5 gram of ethanol is dissolved in 14.4 gram of water to produce ethanol solution. Calculate the percentage by mass of the solution. Directly dia dah bagi tahu. Okay, so ethanol, kita punya solute 11.5. Okay, kita punya solvent 14.4. So kita nak tahu solution, kita kena tambahlah solute dengan solvent. So you akan dapat 25.9. So now you boleh kira dia punya percentage by mass equal to 11.5 bahagikan dengan 25.9 times 100, you akan dapat 44.40%. Faham macam mana nak cari? Faham tak?
Ulang Miss. Faham. Okay. Faham tak? Yang ni tadi dia bagi kita punya solute dia dalam bentuk solid. Okay, solute tak semestinya dalam solid must be mungkin dalam mungkin dia boleh jadi cecair. So sekarang ni solute kita adalah etanol. Okay, kita gunakan dia, kita nak masuk dalam conical flask, kita nak cairkan dia. So etanol tambah dengan water. Okay, kita nak tahu percentage by mass. Okay, percentage etanol ni dalam per mass dia. So kat sini dia dah bagi mass dia, solute dia adalah 11.5. Okay, so mass of solvent dia adalah 14.4. Okay, sekarang ni kita nak cari mass of solution. Kalau you tengok rumus ni tadi kat atas, you nak cari percentage by mass, mesti mass of solute bahagikan dengan mass of solution. So you nak dapatkan mass of solution, you kena tambah lah. Okay, you kena tambah. And then kita ambil balik rumus dia tadi, percentage by mass, mass of solute 11.5 bahagikan dengan mass of solution 25.9, darabkan dengan 100, you akan dapat percentage dia 44.40%. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, senang je kan? Okay, so dilution. Okay, bila kita guna volumetric flask tu, kita daripada sesuatu bahan dalam bentuk solid or liquid, kita nak tukar dia, jadikan dia dalam larutan and then kita nak cairkan dia. Contohnya, you ada 1 mol asid sulfuric yang pekat. Okay, 1 mol tu kira 1 molar tu kira pekat untuk asid sulfuric, you boleh rasa pedih-pedih kat tangan. Okay, you nak tukar kepada 0.01. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Boleh. Okay, itu yang kita bagi dilution. Boleh. Okay, you dah ada kepekatan. Okay, dilution refer to the process of adding additional solvent to solution to decrease the concentration, untuk mengurangkan dia punya kepekatan. Okay, so you kena ada initial molarity. Okay, M1 initial maknanya concentration awal. Okay, volume initial volume maknanya concentration concentration akhir. And then you ada final molarity, maknanya molarity akhir you nak dapatkan berapa, and then final volume.